Muslimin dan muslimat dan rahmat Allah sekalian. Kan? Jadi pagi ini insya-Allah kita dalam seminar keibubapaan dan tajuk perbincangan kita adalah keibubapaan remaja, anakku kawanku. Okey, anak merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bangsa manusia ini dia berasal daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau mengikut sejarah, Nabi Adam sampai kita baru 7,000 tahun. Dan saya dengan izin Allah selalu bawa rombongan ke Palestin, ke Masjid Aqsa. Ni 24 bulan ni pun kita pergi lagi, buat korban kat sana. Di bawah Masjid Al-Aqsa tu dia ada silsilah manusia. Daripada Adam sampai Nabi Muhammad. Daripada Adam sampai Isa baru 5,000 tahun. Isa sampai kita baru 2,000 tahun. Jadi Adam dengan sampai kita ni baru 7,000 tahun je. Kita ni bukan berasal daripada dunia ini. Ni Quran pun sebut kalau nak senang faham macam cerita-cerita kat Hollywood tu, seolah macam kita daripada planet lain ni diturunkan macam tu. Seolah dan kita memang bukan asal di sini. Kalau kita lihat dokumentari mengenai gen manusia ni, gen manusia lah salah satu. Dia punya gen tu, dia punya bentuk tu lain. Tak macam makhluk-makhluk yang ada kat dunia ni. Jadi kita daripada Adam. Dan apabila kita daripada Adam, Allah sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ni diciptakan sebaik-baik kejadian. Bangsa manusia sebaik-baik kejadian. Sebab itu Allah jadikan dia khalifah di muka bumi. Sebaik-baik kejadian. Jadi oleh kerana dia sebaik-baik kejadian, dia ada potensi yang hebat. Manusia ni ada potensi hebat. Jadi dia memang nature dia adalah hebat. Nature kita hebat. Anak kita nature dia adalah hebat. So kita hari ini bincang anak daripada perspektif Islam. Dan maknanya anak tu adalah kawan kita. Macam mana kita nak wariskan kehebatan daripada atuk-datuk kita dulu, daripada orang-orang lain. Nature kita, Allah kata laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia lah salah satunya bangsa yang boleh menguasai bukan saja daratan, lautan. Bukan saja lautan, dalam laut. Manjat bukit, pergi naik angkasa. Bukan saja naik ke langit, terjun pula. Tak ada kerja kan, terjun pula. Saya dengan TV9 tuan-tuan sekalian pada awal tahun lepas, hujung tahun lepas, dalam program Usrah, dia orang minta Ustaz, tolong Ustaz buat satu program untuk cerita bahawa Islam ni maknanya boleh berbicara dalam semua keadaan, bukan saja hanya kat stage macam ni. Buat apa saya kata? Kita nak buat terjun payung Ustaz. Terjun payung saya kata. Boleh lah. Kami cuma kursus 4 jam dengan satu orang komando. Malam kursus 4 jam, pagi tu terjun terus. Ini bukan terjun yang tandem, tak. Terjun main seorang terjun macam tu. Boleh ke ni? Boleh. Waktu saya nak terjun, ada satu kapten sapa saya. Kata, Ustaz takut tak Ustaz? Saya kata, selaku manusia takut juga saya ni. Takut. Dia kata, nasib baik Ustaz kata Ustaz takut Ustaz. Saya kata, kenapa? Yang tak takut ni 2 golongan je. Orang bodoh ataupun orang gila. Nasib baik Ustaz kata Ustaz takut. Saya pun suspend tau. Ustaz kata Ustaz tak takut. Suspend juga ni. Nasib baik Ustaz kata Ustaz takut. Kami pun dah naik kapal terbang ni. Terjun kat kepak ni. Waktu kursus dia dah tayangkan gambar-gambar. Kalau nak lepas kaki dulu. Jangan lepas tangan dulu. Sebab kalau lepas tangan, kata bang bergerak laju, kita akan terpusing macam ni. Pusing macam tu. Takut buka payung, dia terikat lah, terbelit dan sebagainya. Saya pun dah terjun, dah kurang 3,500 kaki ni. Lepas kaki dulu. Supaya sejuk habis tangan ni. Instruktur pun kata dah sampai tempat nak landing turun ni. Go Ustaz! Saya pun lepaskan kaki. Tangan tak berani lepas ya. Tergantung-gantung macam Superman ni. Ya Allah, tingginya baru perasaan tu tinggi. Go Ustaz! Sebab dia tak boleh lama. Kalau lama dia terlepas jauh tempat yang landing, tempat yang nak terjun tu bahaya. Saya kata, Tuhan aku serah kat engkau lah. Bismillah, Allah Akbar. Lepas tangan, zoom. 1001, check. Payung buka kembang. Ketika payung kembang, saya ingat 2 benda je. 2 benda je saya ingat. Pertama, saya ingat ayat Quran. Allah sebut, Alam yarau ila tayri fawqahum safati wa yaqbid. Tidakkah kau merhatikan bahawa
burung itu mengembangkan sayapnya dan menguncupkan sayapnya. Ma yumsikuhunna illa rahman. Tidak adalah yang mengembangkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam terjun payung ni walaupun 99% memang selamat, memang dicipta untuk selamat, tapi 1% tetap bergantung pada takdir. Instruktur saya, dia pernah terjun di Rusia. Hari sebelum tu orang US 4 orang mana mati. Sebab terjun-terjunnya angin tak ada, tak kembang payung ni. Memang terjun sajalah. Boom 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 boom, terjun saja. Allah kata, Allah sebut Quran, tidak akan mematikan yang kembangkan sayap dan mengantukkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya ingat ayat yang kita baca tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya Allah, kau memang jadikan manusia itu hebat. Ini nature manusia. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, dengan Rasulullah bersabda, aku suka umatku ramai. So aku suka anak ramai. Tapi anak macam mana? Berkualiti. Yang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan insya-Allah hari ini kita bincang dan bicara, kita kongsikan macam mana kita nak mewariskan kehebatan nature kita sebagai manusia. Yang Allah kata nature manusia ni hebat, kita nak wariskan anak-anak kita ni anak-anak hebat insya-Allah. Dan anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ini Allah sebut, itu Nabi sebut bahawa setiap anak dilahirkan fitrah, mak ayah dia yang mencorakkan. Mak ayah mencorakkan. So kita mak ayah ni kira ada peruntukkan masa sikit rancang untuk anak kita. Hari ni kita rancang untuk kewangan, kita rancang untuk kesihatan anak kita, ambilkan insurans, buat itu, buat ini. Jangan lupa peruntukkan masa untuk rancang masa depan anak. Sebab disuruh kita merancang. Allah yang suruh kita merancang kehidupan kita ni. Kena diperuntukkan Jangan sibuk sangat kerja, anak punya sekolah ni yang lepas UPSR ni, mana nak masuk ni? Mana nak masuk ni? Anak kita ni budak bagus mungkin pelajarannya. Ayah kena duduk sekejap, ibu kena duduk sekejap, rancang anak. Jangan kita sibuk cari duit tapi lupa nak rancang anak. Dia dilahirkan fitrah, kita mencorakkan. Tangan kita ni mencorakkan yang asal. Mana bentuk anak kita ni? Ada 12 kaedah melahirkan anak yang cemerlang. 12 kaedah menurut Islam. Dan maknanya kita nak lihat keibubapaan anak remaja daripada sudut Islam. Saya akan cerita daripada awal lagi, walaupun fokus kita adalah ke arah remaja. Okey, yang pertama nak jadi seorang melahirkan anak yang hebat, kena berniat menjadi ibu bapa yang soleh. Kita kena ada niat ya Allah, aku nak jadi mak ayah yang baguslah, yang soleh. Sebab apa? Sebab peranan niat itu sangat penting. Okey, kita baca surah Kahfi, tak dinafikan orang yang baik dia akan mengalir kebaikan itu kepada anak. Cuba kita baca surah Kahfi. Satu ketika Nabi Musa alaihissalam dia berjalan dengan Nabi Khidir berdua. Kemudian sampai di satu tempat, Nabi Khidir kata, jom kita bangunkan. Ni ada tembok, mungkin tembok macam ni dah nak runtuh ni. Macam rumah lama, rumah usang. Jom kita tolong bangunkan, bersihkan. Nabi Musa sebenarnya dia bahasa kasar dia macam bengang. Sebab dia sampai kat kampung tu, lapar ni. Minta makan, orang kampung tu buat tak tahu je. Minta makan, orang kampung tu buat tak tahu. Macam saya pernah mengajar di Rusia. Orang Rusia ni tuan-tuan sekalian, kalau kita tanya jalan, aku tak tahulah nak pergi sini. Macam mana nak pergi? Boleh tak tunjukkan aku? Engkau tahu tak nak pergi? You tahu tak nak pergi macam mana? Aku tahu, tapi buat apa aku nak beritahu kau? Itu orang Rusia. Orang Eropah memang lagi bersopan. Orang Rusia tu dia. Kita tanya jalan, aku tahu, tapi buat apa aku nak beritahu kau? Itu orang Rusia. Agak macam itulah. Dia datang kampung tu minta makan. Orang kampung tu kata, alah, kau ni siapa tak nak bagi makan. Jadi Nabi Musa memang panas hati dia. Tiba-tiba Nabi Khidir jalan tak ramai, ada tembok. Dia kata, jom kita bangunkan tembok ni. Nabi Musa cakap, apalah, adalah orang kampung ni tak raikan kita pula, nak penat-penat pula bangunkan tembok. Kemudian dah akhir pendekkan cerita perjalanan, Nabi Khidir terangkan, tembok ini di bawahnya ada harta. Harta ni milik anak yatim, yang ibu dan ayah dia adalah ibu ayah yang soleh, yang solehah. Maknanya apa? Ibu ayah yang solehah akan mengalir soleh itu pada anak. So jadi kalau tembok ditombang, harta tu nanti nampak diambil di orang lain. Maknanya Nabi membela keluarga yang soleh, keluarga yang solehah. Kita memang perlu niat untuk menjadi ibu ayah yang soleh, ibu ayah yang solehah. Sebab soleh memang dia mengalir pada keturunan. Itu dalam Quran pun sebut. So jadi peranan niat.
memang kena niat untuk menjadi ibu ayah yang baik, ibu ayah yang soleh, ibu ayah yang solehah. Hari-hari niat ya Allah, aku nak jadi ibu bapa yang terbaik Kisah Luqman Hakim. Luqman Hakim adalah satu insan yang disebut di dalam Al-Quran. Dan Luqman Hakim ni terkenal dengan apa? Dengan keibu bapaan. Luqman Hakim ni dia terkenal dengan keibu bapaan. Satu hari orang bertanya kepada Luqman Hakim. Dia kata, wahai Luqman, macam mana engkau ni boleh mendapat anak yang soleh, anak yang solehah? Macam mana kau boleh dapat anak yang baik, bagus? Dewasa pun anak tu ngam, kamcing dengan dia. Memang baik anak dia. Apa kata Luqman Hakim? Aku mendidik anak aku 20 tahun sebelum dia dilahirkan. Apa maksudnya? Aku mendidik anak aku 20 tahun sebelum dia dilahirkan. Apa maksud dia? Maksud dia didik diri dia dulu untuk mendapat anak yang soleh, anak yang solehah. So jadi memang kita hari-hari kena niatlah, ya Allah aku nak jadi bapa yang soleh. Kena peruntukkan anak sebab anak ni sambung generasi. Jangan abaikan. Sesibuk mana kita cari duit, cari kewangan, kan? Kena peruntukkan masa duduk dengan anak, kena peruntukkan masa untuk jadi ibu bapa yang soleh, jadi ibu bapa yang soleh insya-Allah. Ni. Kemudian kita lihat ini sebagai contohlah beberapa gambar yang kita dapat kertas tu memang kosong, sebab kalau saya bagi gambar-gambar takut dia gelap, kita pun tak dapat nak tengok gambar tu. Bagaimana kebesaran-kebesaran Allah yang ada di muka bumi ini. Okey, contoh tengok ini awan yang membentuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dah biasa tengoklah sekarang. Telur ada bentuk nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam Quran pun Allah sebut bahawa setiap makhluk itu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini batu cincin. Siapa-siapa yang nak batu cincin, batu cincin ni saya pernah pergi di satu tempat. Kalau kita minat batu cincin kan, dekat Yaman. Yaman ni ada batu akik. Dalam dia tu memang yang bukan dibuat, yang betul-betul yang ada bentuk-bentuk macam ni lah. Tu memang kelebihan. Saya tengok yang berada di Yaman, tempat lain banyak dibuat. Itu antara kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu tentang keimanan. Kita sendiri perlu jadi ibu ayah yang soleh, ibu ayah yang solehah. Okey, yang kedua. Yang kedua, menjaga adab di dalam pergaulan. Menjaga adab di dalam pergaulan. Okey. Dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW ada terangkan larangan mendatangi isteri ketika haid. Itu jaga adab dalam pergaulan. Ini maaf saya sebut tapi saya kena cerita juga. Kalau seseorang itu maklumlah, kadang-kadang pasangan muda terutamanya kan. Pasangan muda ni dia masih ada kegairahan lagi. Kadang-kadang isteri itu dah bersih dah tapi belum lagi mandi haid, mandi wajib, atau masih lagi ada sikit-sikit darah kan. Seorang tu mendatangi isteri dia, kalau dalam hadis kena kafarah. Kafarahnya apa? Bagi satu orang makan fakir miskin. Fakir miskin. So kalau ada mendatangi isteri ketika haid, kena kafarah dia sekali perhubungan bagi makan seorang fakir miskin. Itu benda perlu ditunaikan. Saya rasa jarang sangat dibincangkan benda ni dekat ceramah atau dekat TV, kat radio. Sedang kita tak perasan. So bagi fakir miskin makan. Belanja kawan-kawan yang susah makan ke, belikan nasi bungkus ke, seorang fakir miskin untuk sekali berhubungan. Benda tu kena jaga, kena tunaikan. Benda-benda yang kafarah tu kena tunaikan. Okey. Kemudian larangan mendatangi isteri seperti haiwan. Ini pun hadis Nabi SAW. Sebab seorang kalau dikata seorang tu mendatangi isteri dia dengan keadaan yang bagus, dengan sunnah, dan dapat dirangsang dengan baik, jen tu ataupun yang telur yang keluar pun yang bagus-bagus. Itu kita pun boleh bincang nanti dari sudut sains dan sebagainya. Okey. Anak yang soleh dan jenius akan lahir daripada benih yang dijaga adab di dalam pergaulan. Ini pun tidak dinafikan. Jaga pernikahan. Okey, jaga pernikahan. Okey. Semaksimal mungkin. Kalau kita besok nak kahwin kan, anak kita nak kahwin, kalau anak kita nak kahwin, walikan anak kita. Kita sendiri walikanlah semaksimal yang boleh. Kita sendiri walikan. Walaupun kita tak biasa, maknanya boleh dilatih punya kan. Aku nikahkan kamu dengan anak aku sampai sian-sian begitulah.
Kalau kita kita semua dah kahwin, ni kalau untuk anak lain, jaga pernikahan. Jangan bermain dengan lafaz talak. Kan, jangan bermain dengan lafaz talak. Abang-abang, kakak saya sekalian marah macam mana pun, jaga benda tu. Balik pada pembicaraan kita, iaitu bab talak kan. Okey. Kadang-kadang katakan satu orang tu dia dia baru dapat anak yang kedua anak kedua, kemudian dia lafazkan talak, kemudian dia membawa tak tahu saja. Anak yang ketiga lahir daripada pernikahan yang bermasalah. Maksudnya dia dah talak tapi memang dia buat tak tahu ke sebagainya. Anak keempat lahir daripada pernikahan bermasalah. Jadi apabila bermasalah, fitrah itu terosak. Sedangkan kalau nak ikut, aurat bagi sang mahram adalah pusat sehingga lutut. Maksudnya apa? Memang confirm takkan ada nafsu. Confirm takkan nafsu kalau ke Islam. Tapi kenapa boleh ada timbul nafsu? Apabila dia punya fitrah tu dah rosak dah. Sebenarnya yang antara ibadat itu ada ibadat yang dah daripada pernikahan yang tidak sah. Sebab itu talak jangan main-mainkan. Sebab talak ni tak ada niat pun jatuh. Dia ada beberapa benda yang tak ada niat pun jatuh. Talak, rujuk kan. Itu benda yang kena jaga, sangat-sangat kena jaga dah. Jangan kita sampai-sampai tengok TV, kita pun sampai-sampai peluk bini kita, oh jandaku, jandaku. Jangan main. Benda tu sangat penting. Saya dalam bidang kepeguaman syar'i, keibubapaan ni memang sangat banyak alasan kes. Kita orang baik, alhamdulillah, duduk seminar macam ni yang prihatin pada kekeluargaan, keibubapaan. Di luar sana ramai yang buat macam tak tahu je. Yang penuh dah talak ni tak dijaga. Kan? Allah alam. Okey. Kita dah cerita kenapa terjadinya sumbang mahram, kan? Dan kemudian kenapa terjadi sumbang mahram. Kemudian seterusnya, adab ketika mengandung. Adab ketika mengandung ya. Mengandung ni dah ada adab dia. Banyakkan baca Al-Quran seperti surah Yusuf, surah Maryam, surah Luqman. Ini antara benda-benda yang disyorkan para ulama kita lah. Sebab umum memang mengetahui anak yang daripada dah dalam perut itu, dia mendengar apa yang kita perbualkan. Emosi kena jaga. Bu, kakak yang mengandung, emosi memang kena jaga. Kadang-kadang, maaf saya sebut terutamanya pasangan muda, pesankan untuk adik-adik kita yang baru kahwin. Kadang-kadang bila pasangan muda baru berkahwin, kegairahan untuk bersama tu tinggi lagi. Tiba-tiba isteri mengandung yang jenis tak boleh bau laki ni, yang jenis baling bantal dekat bawah ni, mau tidurlah sana. Yang jenis sepak laki pun ada kan. Dia bukan nak jadi macam tu, tapi dia tak boleh nak bau laki. Tu suami start pening kepala tu, garu dinding kan, cecak bunyi pun dia marah. Kau sindir aku kan? Jaga kau, main orang sini kan. Dia jadi pening kepala. Ketika itu banyak konflik. Pengalaman saya mengendalikan kes-kes kekeluargaan, pasangan muda yang dalam tempoh setahun 2 tahun kan, memang banyak sampai nak bercerai pun ada. Sebab dia tak faham. Isteri tu bukan nak macam tu tak, tapi mengandung, dia memang tak boleh bau suami. Ada yang tak boleh bau suami, memang jenis macam tu. Ada yang tak kisah, ada yang suami yang memang yang pula muntah-muntah, ada yang suami yang muntah-muntah pula. Suami pula tak boleh bau isteri, ada juga jenis macam tu. Tapi ada isteri memang tak boleh, sampai 6 bulan kadang-kadang tak boleh. Itu memang kena jaga, emosi kena jaga kak, kena jaga bu. Sebab memang dia akan mempengaruhi anak-anak tu. So, banyakkan baca surah Quran, surah Yusuf, surah Maryam, surah Luqman. Benda-benda itu kena jaga. Anak yang baik dari rahim yang baik, itu memang tidak dinafikan. So, kemudian kisah Abdullah Janggidosh. Siapa Abdullah Janggidosh ni? Mungkin kita pernah dengar, mungkin kita tidak pernah dengar. Kalau yang pernah dengar, saya ulang balik kisah ini. Dia terkenal dengan satu kisah yang telah didramakan pun, telah dihalalkan apple itu. Kalau saya bagi clue ni mungkin kita ingat. Ada satu orang yang soleh. Dia satu hari itu dia duduk, budak muda ni dia duduk dekat tepi kebun yang ada sungai. Tiba-tiba dia terlihat satu biji apple, hanyut. Dia pun ambil apple ni, basuh-basuh dia makan. Lepas separuh dia makan, baru teringat, apple ni mesti ada pokok. Pokok ni mesti duduk kat tanah. Tanah ni mesti ada tuan. Oleh kerana rasa bersalah tu, dia pun menyusur sungai itu, jumpalah pokok apple ini. Dia pun masuk kat kebun itu, dia cari siapa tuan dia. Jumpa-jumpa dengan tuan dia, dia kata, tuan, boleh tak saya nak minta halal apple ini?
Tuan Apple ini juga rupanya orang yang soleh juga. Dia tengok anak muda ni, sebiji apple pun minta halal, mana anak muda ni anak yang soleh juga. Jadi dia kata apa boleh, tapi dengan satu syarat. Kau kena khidmat dengan aku. Kau kena kerja dengan aku. Rupanya tuan tanah ini adalah seorang tuan guru. Jadi dia ajak bekerja dengan dia, kan? Aku bagi kau gaji, kau kerja dengan aku, tujuan dia untuk mendidik lebih lagi dia ni. Setelah beberapa ketika dijanjikan tu bekerja, beberapa ketika dia berkata, tuan, dia bukan minta berhenti kerja, dia kata boleh tak minta halal apple ini. Dia kata boleh, dengan satu syarat lagi. Ada syarat lagi, ada syarat lagi. Kau kena kahwin dengan anak aku yang keadaan matanya buta, telinganya tuli dan dia ni cacat. Oi, bukan main berat lagi dia punya syarat itu. Tapi tak apalah, daripada benda yang haram tu masuk dekat perut aku, tak apalah, aku terimalah. Maka tak lama selepas itu dia pun dinikahkan. Kemudian malam itu dia masuk ke dalam bilik dia, keluar balik, lari balik, lari keluar balik. Kemudian bapa dia ni pun, bapa mertua ni kata, kenapa? Dia kata, ayah, bukankah ayah kata isteri saya ni buta, tuli dan juga cacat? Aku tengok dalam bilik tu bukan cantik lagi perempuan, mesti bukan bini aku. Maka apa kata ayah ni? Dia kata, sebenarnya itulah isterimu. Aku katakan dia itu buta matanya, dia tak pernah lihat benda-benda diharamkan. Tuli telinganya, dia tak pernah dengar benda diharamkan. Cacat anggota kerana tak pernah pun memegang benda-benda diharamkan. Itulah isteri engkau. Maka daripada orang yang soleh, Abdullah Janggidosh ini kahwin dengan satu orang yang solehah, lahirlah anak yang cukup terkenal di Nusantara ini, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu nama ayah dia Abdullah Janggidosh, berasal daripada orang Parsi, yang ada keturunan Arab tapi duduk di Parsi. Ini kisah ni. Sebenarnya ceritanya, jaga adab ketika mengandung. Orang yang baik, dia akan melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah, insya-Allah. Dia bermula daripada kita. Tapi kan Ustaz, anak saya dah 21 tahun dah Ustaz, pening kepala. Macam mana Ustaz? Tak ada terlambat. Nanti kita akan cerita pula macam mana kalau anak kita dah besar pula, insya-Allah. Okey. Kemudian yang kelima, kelahiran. Kelahiran satu kesyukuran. Hendaklah diberikan nama yang baik, dipanggil dengan nama yang baik itu. Okey. Orang Melayu kita ni kadang-kadang nama bukan main sedap lagi. Anis Syakila Syahira, bukan main panjang lagi. Panggil Ira. Panggil Ira. Okey, kalau kita nak panggil short form sekalipun, carikan satu short form yang ada makna yang bagus. Saya pernah jumpa tuan-tuan sekalian, satu orang ibu dan ayah, dia selalu bawa anak dia ke hospital. Kebetulan saya memang selalu kena ke hospital. Kan saya dengan izin Allah ada jaga orang HIV, Muslim selalulah pergi hospital. Tengok kan, selalu jumpa dia. Saya tanya dia, kata, "Kak, kenapa Kak selalu jumpa hospital?" Dia kata, anak dia sakit je. Saya menyapa dia tu sebenarnya daripada dia panggil anak dia kecil lagi. Anak dia, nama dia Muhammad Khairul Fahmi. Muhammad Khairul Fahmi, sedap nama Muhammad yang terpuji, Khairul sebaik-baik, Fahmi sebaik-baik kefahaman. Tapi dia panggil anak dia Famud. Nama manja, Famud. Jadi saya terdengar tu, kak panggil anak siapa kak? Saya panggil nama anak kak siapa kak? Muhammad Khairul Fahmi. Akak panggil siapa? Famud. Famud dalam bahasa Arab ni, fa maka, mud matilah. Maka matilah. Oleh kerana mulut ibu yang menyebut sakit anak tu, tak bulan sakit. Saya kata, kak, akak ubah panggilan ke anak? Ubah panggilan. Dan diubah panggilan memang Fahmi lah. Fahmi. Alhamdulillah, baik. Dengan izin Allah baik. Walaupun sakit tu ada penyebab dia, doktor ada penjelasan dia, tapi tak nafi benda-benda demikian. So maknanya jaga. Kalau kita nak short form pun anak kita ke, biar yang ada makna. Sebab sebutan adalah doa. Kita sebut panggilan tu, kan? Orang Arab tengok, walaupun panjang nama dia sebut panjang. Kita suka short form pendek, kan? Ada orang nama Fatih. Ada orang nama anak Fatih tak? Atau saudara kita ada? Ada? Kan? Fatih satu lagi. Selalu orang panggil Teh. Kan? Teh itu sesat.
Kalau kita baca dalam Quran yatihu kan, maknanya mereka tu orang Bani Israil tu disesatkan. Baik-baik panggil teh. Sesatlah. Patutlah nakal bukan main. Contohlah kan. Ada satu orang nama anak ada Aina. Ain cantik nama mata. Kan? Aina ataupun Aina. Ini maaf kalau mungkin kita Aina ni yang common kan, common. Dia panggil dia Ain kalau ikut bahasa Arab Aina. Tapi dia panggil dengan nama ada Aina dengan alif. Ain dalam bahasa Arab mata. Aina dalam bahasa Arab mana. So anak dia memang bela. So panggil mana ke mana Aina. Ini benda yang depan mata saya. Ibu-ibu, akak-akak, abang-abang, saya lagi kaya pengalaman daripada saya. Ini boleh kita perhati dalam hidup kita kan. Nama memang sangat penting. Walaupun orang cakap apa daripada nama, tapi benda tu paling penting. So semaksimal mungkin kita panggil. Sebab nama satu benda yang sangat baik. Sebab dalam hadis pun Nabi sebut, Nabi pernah tukar nama sahabat. Satu orang sahabat nama tak bagus, Nabi tukar, Nabi panggil dengan nama yang lebih baik lagi. Okey. Nama yang baik ibarat doa. Memang doa daripada ibu So itu kena memang kena nilai. Kemudian sunat menamakan dengan nama Nabi dan nama orang-orang soleh. Sunnah kita namakan dengan nama para nabi ataupun nama orang-orang soleh. Mudah-mudahan kita sebut nama orang soleh itu, nama orang soleh itu dekat anak kita, dekat cucu kita ke, ataupun ke anak saudara kita ke. Sunat. Kalau kita mungkin ni cadangkan 2-3 nama, tanyalah dekat ustaz-ustaz ke imam-imam ke yang ni. Kadang-kadang kita nak gabungkan nama suami dengan nama isteri, jadikan nama kita, nama anak kita kan. Nama dia makna tu biarlah bagus sikit tu. Okey, itu daripada sudut kelahiran. Hendaklah diakikahkan. Akikahkan Okey, akikah ni satu kesyukuran. Bagi anak lelaki 2 ekor kambing, bagi anak perempuan 1 ekor. Kadang-kadang sekarang ni kambing dah mahal lah. Kambing 1,200 kadang-kadang, 800 kadang. Kita tak ada kemampuan. Tapi waktu isteri mengandung minta kepada Allah, ya Allah, aku nak buat akikah untuk anak ni. InsyaAllah Allah akan bagi kemampuan. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mula mengandung tu kan, mana ada je rezeki, insya-Allah. Kita kena niat. Kan, sebab akikah tu benda sunat. Lagi-lagi kalau anda kata sunnah dia 7 hari. Tapi kalau tak ada kemampuan tak apa, buat sekor-sekor pun tak apa. Tahun ni sekor, lagi 6 bulan sekor pula boleh kalau anak lelaki kan. Semaksimal mungkin buatkan akikah dia. Okey. Kemudian hendaklah ditahnikkan. Tahnik ni dalam bahasa Arab bahasa Melayu kita buat kata belah mulut. Belah mulut Cari orang-orang alim, dia belah mulut. 3 perkara yang penting. Pertama sekali air zam-zam, madu dan juga buah kurma. Okey, jadi orang-orang alim tu dia akan doakan, kemudian dia akan ambil madu, air zam-zam dan kurma tu dia akan kunyahkan dekat mulut dia tu. Kemudian dia akan letakkan dekat mulut anak kita tu. Dan didoakan. Tahnik tu sunnah Cari orang alim. Imam kita mudah-mudahan soleh. Orang-orang itu turun pada kita. Kalau depan saya ni para ustaz, para ustazah, kita nak buat sendiri pun tak apa kan. Kita kata susahlah nak cari orang-orang sekarang ni kan. Kita buat sendiri pun tak apa, tak ada masalah. Ini sunnah. Benda tu benar-benar sunnah. Bahasa Arab dia panggil tahnik ataupun belah mulut Okey. Kemudian hendaklah dikhatankan. Khatan disunatkan Kita mungkin sebut tau, orang Melayu dah biasa berkhatan Saya pernah berforum dengan Allahumma salli ala Muhammad, satu meja, bukan meja ni meja tentera ni. Siapa nama dia tu? Meja selalu masuk TV 9 juga. Meja siapa tu? Selalu masuk meja 9. Last kali posting dia dekat Negeri Sembilan tu, saya lupa nama dia. Dia kata, Ustaz, kami dalam bahagian kagat ni Ustaz, ada satu kerja lagi tambahan Ustaz. Saya kata apa? Orang Melayu ni yang masuk-masuk kagat ni, sebab tentera ni nak tengok jantina main dia buka sungguh kan. Dia tengok sungguh, dia belik sungguh, betul ke lelaki ni betul ke ni, ngaku-ngaku saja ke. Dia memang tunggu memang dia buka sungguh. Dia kata ramai sekali pengambilan tu kadang-kadang sampai 100 lebih Ustaz yang tak bersunat. Kami satu kerja baru pula kagat ni untuk atur orang bersunat. Itu mengikut dia. Saya pun terkejut. Betul ke meja? Betul Ustaz. Apa ni? Itu mengikut dia. Saya tak tahu, wallahu alam, tapi mengikut dia. Kadang-kadang kita fikir, ada ke orang tak sunat? Ada Kalau ikut dia tu ada.
Boleh. Nah, tu khatan. Khatan ni benda memang sunnah, benda yang memang perlu lah. Dia khatan, kena dikhatankan. Dan kalau kita lah mana lah tahu tak khatan lagi pun tak ada masalah. Pergi jumpa. Sekarang ni macam-macam ada kan. Khatan. Walaupun dia sunat, tapi benda tu sunnah Nabi SAW dan juga perlu kita buat. Itu benda yang perlu dibeli, perlu dibuat lah kalau dapat anak. Okey. Kemudian yang keenam. Ini perkara yang tidak kalah penting ya. Nak baiki rumah, dia bukan daripada pintu depan. Kalau kita nak baiki rumah, dia bermula daripada dapur. Apa maksud dia? Apa yang kita bawa balik kepada anak ataupun isteri kita makan, itu sangat penting ya. Sangat penting. Apa yang kita bawa balik untuk isteri, untuk anak kita makan sangat penting. Sebab tu jangan perkecilkan benda ni. So carilah semaksimal mungkin rezeki yang halal. Rezeki yang halal. Kalau tidak, kesian ke anak kita. Dia tumbuh dengan benda-benda diharamkan ke apa. Maaf saya sebut, kalau kita ada terlibatlah benda-benda yang haram kan, niat, ya Allah aku ni memang tak redha benda itu, aku nak cari benda yang halal Tuhan. Aku tak redha lah benda ni kan. Mana cari yang bagus yang bagus. Saya nak baru-baru ni kan, nak petik satu kisah. Ada satu orang, dia jumpa dekat saya. Dia kata, Ustaz, boleh tak tolong kirakan faraid ni Ustaz? Arwah ayah saya ni baru meninggal. Yang Allah yarham ni muda lagi. Meninggal baru meninggal. Saya kata, okeylah. Dia kata nak cepat Ustaz, cepat. Sebab dia badik dah bising dan sebagainya. Kalau nak cepat, kirakan dulu harta alih. Kalau ikut undang-undang kan, harta ada alih dengan tak alih. Harta alih ni yang macam cash dan sebagainya lah. Okey. Dia pun bagilah senara duit cash dia. Saya tengok kan kat akaun dia, kata, ya Allah, Masya Allah, orang ini orang yang soleh, Alhamdulillah. Allah bagi rezeki dia sangat murah. Saya pun kenal dia. Selalu derma masjid, derma itu, derma ini. Allah bagi memang rezeki dia murah kan. Dalam bank dia duit cash saja berjuta. 3-4 juta, berjuta duit dia. Alhamdulillah saya kata. Tapi satu iktibar, saya tengok, saya kata, Tuhan, kalaulah andai kata seorang itu terlibat dengan benda haram, yang andai kata berjuta yang ada dalam bank ni, tiba-tiba meninggalnya sekelip mata. Sekarang meninggal ni bukan semesti sakit 6 bulan ke setahun, tak semesti. Kan? Kita makan dekat kedai, kan, tiba-tiba kena virus kencing tikus, 3 hari ya, 3 hari 4 hari ya. Zap, hilang terus. Accident, zap, hilang terus. Baru-baru ni saya sebenarnya baru sihat je ni. 2 hari lepas saya dimasukkan hospital. Kan, macam mana punya aktiviti kat Tuhan suruh rehat kan. Sana kan semari, malam lepas program saya makan, kan, malam tu kena keracunan. Muntah, buang-buang air, muntah, demam sebagainya. Pagi tu patutnya ada program kat Terengganu, dah sampai airport dah. Tak boleh angkat beg pun tak larat dah. Jadi daripada KLIA orang hantar masuk hospital, admit terus ke hospital. Saya kata, ya Allah, kan, kalaulah anda kata apa-apa hal hilang tu boleh sekejap je, zap, hilang. Kan? Badan kencing tikus. Ibu-ibu kat sekalian, kalau kita beli air dekat ni, dekat Shell ke kat Petronas, kan, dah setakat ni dah beberapa kes yang dilaporkan, kan, tikus tu dikencingkan dekat dekat tin tu kan. So kita buka kan, kita minum directnya. Kita minum direct ni, orang dah berapa orang dah kena. Kan? So minum pakai straw Dia punya ni. Dah berapa orang kena dah. Jadi mana tuan kalau nak ambil zap habis macam tu. Saya tahu ya Allah kan. Tapi alhamdulillah orang ni orang Allah yang orang yang soleh, orang yang sangat bagus. Cuba bayangkan orang yang terlibat dengan benda haram, orang yang terlibat dengan benda yang tak baik, yang dibanggakan dalam dia ada banyak macam tu, tiba-tiba sam hilang. Masya-Allah ruginya kan. Sebab itu baiki keluarga dia bermula daripada dapur. Itu prinsip dia. Dia bukan bermula daripada depan rumah. Bukan ada pintu depan, tidak, daripada dapur. Baiki. Jaga apa yang keluarga kita makan. Kalau kita ni orang yang mampu, saya nak syorkan, okey, makan benda yang sunnah, yang halalan thayyibah. Kadang-kadang benda yang sunnah ni, oleh kerana dekat Malaysia ni benda tu benda jauh, dia agak mahal. Tapi ibu akak-akak, ayah-ayah, abang saya sekalian beli. Saya ada beberapa orang di rumah dia ni tak ada gula. Semua gula ditukarkan dengan madu. Madu tu memang agak mahal tapi ditukarkan. Antaranya yang kalau tuan-tuan kenal lah ataupun biasa mungkin ada saudara di sini, Ustaz Wan Alias, Wan TV 9 kan. Rumah dia tu semua ganti dengan madu. Umur dia berapa?
Umur dia sekarang 60 lebih ke apa. Tapi sihat. Kalau buat rakaman jak Rasul waktu tu, memang dia lah. Kameraman pun, dia boleh naik atas bukit lamba je. Sihat. Kan? Sebab madu, Allah bersebut dalam Quran. Apa nama? Fihi syifa'ul linnas. Ada penyembuhan bagi manusia. Kalau kita ada kemampuan kan, beli makan yang baik-baik sikit lah. Orang Melayu kita, kalau ekonomi krisis, dua benda yang saya tengok dia akan potong. Pertama pendidikan, yang keduanya makanan. Yang baju-baju tak potong dia. Tudung beling-beling ke beg tangan dia tak potong. Dia potong pendidikan anak, dia potong makanan. Benda tu penting. Benda tu janganlah. Benda tu kena tumbuhan. Susah mana kita, tuition anak jangan potong. Benda-benda pendidikan jangan potong. Itu untuk masa depan anak kita. Yang kedua makanan. Makanan yang baik-baik. Dia kena invest sikit lah untuk kesihatan jangka masa panjang kita. So baiki daripada dapur. Yang mampu sikit, memang tak apalah. Kita niat insya-Allah Allah akan bagi. Biasakan makan benda-benda baik. Okey, kemudian ini juga satu pepatah Arab yang cukup terkenal, hati ditempa dengan makanan. Hati ini ditempa dengan makanan. Hati itu dibentuk dengan makanan. Apa yang kita makan, dia membentuk diri kita. Tak percaya, susah banyaklah. Cuba kita tukar diet kita dengan makan daging. Daging aja. Kita akan lihat perubahan diri kita. Orang makan daging ni dia ada membentuk sikit lah. Sikit. Jadi hati ditempa dengan makanan. Kalau orang makan benda yang haram, lebih-lebih lagi. Okay, saya nak bawa satu kisah. Haram. Kemudian haram ada yang bentuk zat ataupun sebab yang mendatang. Haram bentuk zat macam mana? Memang makan tak sembelih contohnya. Itu memang haram bentuk zat dia lah. Ataupun makan minyak babi contohnya. Itu haram bentuk zat. Ataupun memang pergi hotel yang ada masakan dengan arak tu. Itu memang haram bentuk zat. Ada yang sebab mendatang. Sebab mendatang ni macam, kita beli ayam sembelih. Memang ayam tu jenis sembelih. Tapi duit yang kita beli itu duit yang syubhat ataupun duit yang haram contohnya. Itu haram dia yang mendatang. Memang kita sembelih jaga. Sebab tu orang Melayu kita kadang-kadang dia jaga tu benda tu. Ayam kat Tesco ni contohnya. Ini sembelih tak sembelih, urat betul jaga tu kan. Tapi benda yang dia beli pakai duit apa dia kurang jaga. Jadi haram tu ada bentuk zat, ada bentuk ni. Okey. Kemudian hindarkan juga yang syubhat. Yang syubhat ni yang tak pasti. Itu yang ni halal ke haram ni tak pasti. Yang seboleh hindarkan benda-benda syubhat. Benda-benda syubhat ni semua sangat banyak sebenarnya. Benda syubhat. Okey. Kemudian beri makanan yang baik dan juga sunnah. Ini yang disebut sebagai halalan thayyibah. Halal yang baik, thayyibah yang baik-baik. Dia perlukan kos sikit. Adanya madu, contoh macam batu sauda, contoh macam benda-benda yang sunnah, halal yang baik, berikan yang baik. Kemudian kisah Imam Asy-Syafi'i dan susu kambing. Imam Syafi'i ni, kalau kita baca sejarah dia adalah orang yang memang daripada kecil lagi memang otak dia memang kuat lah. Kalau moden ni dipanggil minda fotografi ni. Fotografi dia ada jenis minda yang tengok dia betul-betul ingat. Tengok dia betul ingat. Tengok dia ingat. Dia memang jenis ada budak macam tu. Genius dia memang dia minda fotografi ni. Kita ni minda Kodak yang dah mungkin lama kan. Tengok. Pernah lama baru boleh ingat lama. Tu kena ulang kan. Ada tu jenis macam tu. Satu ketika guru dia bertemu ibu dia. Guru Imam Syafi'i bertemu dengan ibu Imam Syafi'i. Dia kata, "Wahai ibu, maaf saya nak tanya ibu. Maaf sangat nak bertanya ni. Maaf sangat. Kenapa? Aku lihat akhir-akhir ini Muhammad ini nama Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris ya. Muhammad ini dia menghafal agak susah sikit. Ada tak ibu bagi makan dengan benda haram? Istighfar panjang mak dia. Astaghfirullah kasih macam tu lah mungkin. Benda tu sensitif bagi orang dulu. Lagi-lagi orang dulu kan memang jaga. Astagfirullah. Macam tu lah saya faham kan? Dia kata memang ya Allah aku jaga betul. Kami memang keluarga Imam Syafi'i memang anak yatim. Walaupun kami ni keluarga susah, aku jaga dia jangan sampai benda-benda haram. Kenapa wahai tuan? Apa kena yang tak kena pada Ibu Muhammad ini? Kata ibu dia. Wahai ibu, akhir-akhir ini aku lihat dia ni agak susah sikit menghafal. Mengikut maknanya pandangan kami ahli ilmu, orang yang susah sikit menghafal ini adalah orang yang ada benda terlibat dengan benda haram. Kalau tak ada alhamdulillah. Tapi cuba ibu perhatikan. Cuba ibu renungkan apa agak-agaknya. Kan?
Jadi ibu tu fikir. Tak apalah, nanti kalau dah dapat jawapan, saya akan balik pada tuan, kata guru dia, kata ibu dia. Rupa-rupanya, setiap pagi, ibu Imam Syafi'i ni, dia akan perahkan susu kambing untuk bagi Imam Syafi'i ni minum. Oleh kerana dalam beberapa tempoh yang akhir ni, ibu dia agak memang sibuk, kan? Anak yatim, bapak tak ada, jadi berniaga sikit-sikit macam tu lah. Jadi kambing dia kurang sempat seliakan. Jadi kambing keluarga Imam Syafi'i ni, dia berjalan, dia makan rumput orang sebelah. Dia makan rumput orang sebelah, jadi susu, oleh kerana tak minta izin dengan rumput orang sebelah, susu itu pun ada kesan. Imam Syafi'i bang, bukan makan rumput orang sebelah, bukan Imam Syafi'i yang makan. Kambing dia yang makan, pun ada kesan. Tengok anak kita mungkin tak nampak, tak perasan kan. Kita mungkin korang duduk sekali dengan anak kita, ini guru dia menjaga, ada perasaan. Dia bukan makan rumput orang sebelah itu, kambing tu yang makan yang jadi susu, pun ada kesan. So berikan anak-anak kita makanan yang halal. Benda penting, prinsip penting lah. Nak baiki keluarga, bermula daripada dapur. Dia bukan bermula daripada depan. Okey. Ada soalan tak? Ada soalan bertulis dulu. Ustaz ada menyatakan anak yang baik dari rahim baik. Apa pandangan Ustaz sekiranya seorang wanita itu suami dia suasana dia mengandung, dia menjaga segala adab seperti membaca Quran dan sebagainya. Bila melahirkan anak, dia menjaga anak dengan baik sehingga ke alam persekolahan. Tapi sampai satu ketika umur remaja, anak telah bermasalah seperti terlibat pergaulan bebas, misal rokok, putus sekolah sebagainya. Mohon dibincangkan. InsyaAllah ni kita pun ada bincang tajuk tu nanti. Okey. Bagaimana pendapat Ustaz tentang vitamin MW yang menyatakan ia halal? Okey, sekarang ni kalau kita tengok ada halal jakim, kita boleh bertaklid kat situlah, kan? Kalau sebab jakim ni dia ada pemantauan, dia dah ada syarat dia, insya-Allah. Kalau halal yang lain, South Africa ke, halal di negeri China ke, memang pemantauan tu jauh kita tak tahu. Tapi dah dikuatkuasakan dalam undang-undang pun tahun 2000 berapa tu, hujung 2011 kot. Semua halal di Malaysia mestilah halal dikeluarkan oleh jakim. So kalau ada halal jakim, insya-Allah boleh taklid kat situlah. Sebab dia jaga. Kalau yang detail-detail lagi, tu wallahu alam. Kalau kita mungkin tahu ada unsur-unsur yang tak halal ke sebagainya, boleh report kat jakim lah benda tu. Okey, saya nak respon sikit dua soalan ni sambil-sambil ya. Kadang-kadang ibu kat sekalian kan, memang ada kadang-kadang kita didik anak kita yang terbaik. Apabila dia besar, oleh kerana faktor suasana, dia jadi keras. Dia jadi melawan kita, dia jadi sebagainya kan. Okey, dia ada faktor-faktor yang kita akan bincangkan sekejap lagi nanti, ada beberapa faktor dia. Tapi kadang-kadang jangan jemu untuk didik anak, tegur dengan baik, doakan dia. Kadang-kala kita tak sempat tengok anak kita jadi soleh depan mata kita. Tapi hari kita meninggal, hari itulah dia jadi anak yang soleh, anak yang solehah. Jangan kira putus asa lah untuk tegur menegur. Sampai akhir hayat kita tegur menegur. Dan pesan pada anak. Saya nak cerita sikit pengalaman saya sebagai anak. Ni pengakuan mangsa. Pengalaman saya sebagai anak. Arwah ayah saya, tuan-tuan sekalian, adalah ustaz. Ada orang cakap, bolehlah ustaz. Arwah ayah ustaz, patutlah boleh jadi ustaz. Sebenarnya tak. Ayah ni kalau ustaz, dia garang tau. Ayah ni kalau ustaz memang garang. Saya kan, waktu saya kecil, saya tidak akan dirotan kalau tinggal sembahyang. Saya akan dirotan jika masbuk solat. Satu rakaat tertinggal, satu rotan. Boleh bayangkan, kan? Arwah saya itu rumah tepi surau, memang di imam. Satu rakaat masbuk, satu rotan. Bayangkan kalau tak sembahyang. Saya kadang-kadang kalau terlambat punya takut tu kadang-kadang kalau terlambat tu, kalau dia dah rakaat kedua, kita akan sembahyang terus sembahyang sendiri sampai agar dapat salam tu sekali. Subhanallah. Takutnya tu. Dia orang cakap bolehlah ustaz, kan? Ayah ustaz, tapi memang garang, masya-Allah arwah ayah saya. Kan? Memang sangat tegas lah dan sangat garang. Satu hari, ketika saya dah agak besar, dah masuk universiti, dia ambil tangan saya, pegang tangan saya, dia ajak saya duduk. Dia tengok mata saya, dia kata apa? Amin.
Nama saya Muhammad bin Abdullah. Amin ni gelaran keluarga ya. Jadi atuk saya belah ibu yang berikan, dia kata Amin. Abah nak tanya engkau satu benda. Engkau dah pandai tak doakan abah kalau abah dah mati, kalau abah dah meninggal? Kita tu, apa abah cakap benda ni? Tak, abah tanya ni. Memang betul. Dia kata insya-Allah. Saya berkata insya-Allah lah abah. Kata, besok kalau abah meninggal, kau jangan lupa doa untuk abah. Hari dia meninggal, banyak pesanan dia saya lupa. Dulu Ustaz memang boleh sekali jumpa adalah pesanan-pesanan dia. Hari dia meninggal, banyak pesanan dia saya lupa, tapi pesanan ini saya tak lupa. Itu pengalaman saya sebagai seorang anak. So anak kita dah besar, nakal macam mana, ambil tangan dia, pandang tepat mata dia, cakap, kalau ibu meninggal dah pandai doa belum? Apa pun keadaan alung ke angah ke sekarang, ibu nak cakap. Kalau mak meninggal, kalau abah meninggal, jangan lupa doa untuk abah. Saya duduk di Putra Haid kan, sekitar Shah Alam, sekitar Lembah Kelang ni kan. Kalau orang jemput untuk majlis tahlil, saya akan penuhi. Kebiasaan kalau di bandar ni, yang buat tahlil siapa? Kita mungkin ahli JJK masjid Yang buat tahlil orang masjid. Orang masjid. Anak mana? Anak duduk luar. Anak isap rokok duduk luar. Biasanya kalau saya tahlil, saya kata, anaknya mana anak? Anak sini duduk tepi saya ni. Sebab orang kalau bacakan dia ada khilaf. Ada ulama kata sampai, ada ulama kata tak sampai. Tapi anak kalau baca confirm sampai, tak ada khilaf. Ni biasanya kan majlis, anak kau nak kat luar, anak isap rokok. Di luar. Pak Imam lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan? Imam dah habis, habis dah, habis. Makan. Selamat makan. Macamlah kita orang masjid ni lapar sangat tu lah. Tapi itu banyak berlaku. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak rasa pun. Dia macam rutin harian je. Memang itu pengalaman saya sebagai anak. So, kita ambil tangan, pandang mata dia, pesan. Walaupun anak kita 16 tahun, kita rasa memang dia nakal, kita kecil hati ke, cakap pesan. InsyaAllah hari kita meninggal, dia tak lupa kita. Banyak anak yang jadi soleh selepas mak ayah dia meninggal. Itu pun bagus juga. Paling kurang tak nampak depan mata kita, tapi untung kita dekat kubur besok. Jangan kita lupa pesan ini, susah besok kat kubur. Kubur orang sebelah, pagi, datang pahala baca Quran. Petang, datang pahala, maknanya sedekah Fatihah. Malam, datang baca tahlil kepada anak ini. Kubur kita sunyi aja. Kita cari malaikat. Anak aku tak ada baca Fatihah untuk aku. Tak ada, anak kau kerja main golf je. Ini maghrib pun tak balik, ni isyak entah buat entah tak ni. Ada sedihnya kita kan. Anak belajar tinggi-tinggi, main golf, lupa kat kita. Itu antara benda. Jadi respon pada ni, ibu, ayah, kakak, abang, jangan kecil hati. Teruskan teguh. Okey. Anak saya semasa kecil rajin solat, tetapi bila remaja agak liat menunaikan solat. Minta nasihat ustaz. Saya nak jawab soalan ini dengan satu kisah, satu cerita. Satu hari, saya ada forum di Johor. Ahli panel saya, sebelah saya adalah ustaz yang memang senior lah, memang dihormati di Johor. Senior lah. Umur dia, saya ingat dalam dekat 50 lebih ke 60 lah. Dah berbual-bual tu, dia berbual dengan saya lah. Dia kata, ustaz, anak saya yang sulung ustaz, lulusan Universiti Al-Azhar. Dah balik, dah kerja kejabat agama ustaz. Tapi semua belum kahwin. Nombor 2 ustaz, lulusan Universiti Jordan. Balik, dah jadi ustaz dekat Johor juga lah. Nombor 3, belajar kat UIA. Bidang agama juga. Nombor 4, belajar kat UKM, bidang agama juga. Ustaz, kalau ada kat rumah ustaz, tiap-tiap hari saya yang nak kena kejut ustaz sembahyang ni. Padahal dia tu ustaz juga tu. Saya yang kena kejut. Bu, kak, bang, anak kita semasa kecil rajin solat. Tapi dah sekolah menengah lihat solat. Bukan saja anak kita, anak ustaz, dan dia dah ustaz pun kena bantu juga lagi. Ini kena bantu juga lagi. Sebab gaya hidup dulu dengan sekarang tak sama. Sekarang ni live, malam punya live tu lain. Anak-anak kita kadang ustaz-ustaz pun lepak je tengok dekat dekat kedai mamak lah dan sebagainya kan. Sama je kan, tapi bincang dia bagus lah. Cuma maknanya live tu dah lain dah. Pukul 2-3 pagi, memang secara kemanusiaan, tidur dah pukul 3, solat subuh pukul 5.30, macam nak bangun, susah. Lagi-lagi pakai jalan lucing pula, jalan lucing yang yang bunyi itu sebenarnya tidur. Mana nak bangun? Memang kena bantu. So jangan putus asa bantu, jangan putus asa. Maknanya anak kita itu manage anak. Lagi lifestyle sekarang kan.
Kadang-kadang bincang, Ustaz pun kadang-kadang 2-3 perbincangan dia bagus, tapi segi kemanusiaan dia. Dah malam kadang-kadang kan, sama dengan berempit juga kan, yang lepak-lepak tu. So jadi jangan, mana jangan kecil hati lah, jangan putus asa. Teruskan. Okey. Yang ketujuh, kaedah mendidik secara bekalah. Bekalah ni dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata apa? La'ib waladaka sab'an. Adib waladaka sab'an. Wasahibuhu sab'an. Bermain-mainlah kamu dengan anak kamu sampai umurnya 7 tahun. 7 tahun ni kita bergolek, kita berguling, kita bergusti dengan dia, kita cium dia, kita tarik hidung dia, kita gigit telinga. Itu 1 sampai 7 tahun. Kan? Adib waladaka sab'an. 7 sampai 14 ajar. Itu tegas. Sebab tu 10 tahun tak sembahyang boleh rotan. Adib waladaka sab'an. Waktu itulah kita nak cerita. Kita nak orang mendidik, kena tegas. Sebab itu pembentukan personality dia. Wasahibuhu sab'an. 14 tahun ke atas jadikan dia member. Kan? Berbual, berbincang, kan? Yang dia selesa dengan kita. Kadang-kadang kenapa dia lebihkan kawan dia? Sebab perbualan kita dengan kita tu jauh, tak sama beza. Asal cakap dengan kita je, kita terus bangkang. Asal cakap kita terus bangkang. Kita kena raih kedewasaan dia kadang-kadang. Kita kena raih. Anak kita kadang umur 12 tahun sekarang pun dah matang anak kita. Sekarang saya tengok budak 2 tahun pun pandai main iPad ni. Suara pelat pun saya kadang datang kan. Rumah kawan-kawan apa semua. Cakap, nak main game game apa dah tu tunjukkan. Cakap, tak ada sini ni, kat iPad saya tak ada. Upload. Dia sudah upload. Mulut pelat pun pandai upload lah. Upload. Upload. Dia Allah 2 tahun lebih dia pada suruh upload. Masya Allah budak sekarang. Kan? Sebab tu kan ada dalam tulisan Gen X dan Gen Y tu jangan jauh kan. Maknanya sahibu saban. Jadikan member anak kita ni 7 tahun, jadikan member. Ikut perkembangan dia. Ikut dia punya perkembangan, ikut perbualan dia. Kena masa sikit lah perbualan ke. Kita kena banyak baca juga. Budak dah muda. Yalah, dia sekarang dengan Gangnam Style kan. Kita masih lagi gurindam jiwa. Tuai padi antara masa. Aduh, dia pun. Kena ikuti maknanya kita perbualan kita tu biar boleh masuk lah. Kan, maknanya, dan kalau boleh sebenarnya kita yang bentuk minat anak kita tu. Kita yang bentuk minat anak kita. Kita bentuk minat anak dia, jangan kawan-kawan dia bentuk minat dia. Bentuklah ya. Kita berjalan sesama, kita bawa dia bentuk. Sebab tu kan dia memang cari duit tu penting. Tapi anak ni kena ada peruntukan masa sebenarnya. Duduk dengan dia, berbual, bergurau, raih dia kan. Bentuk minat dia, kan, bentuk dia punya hobi dan sebagainya. Nah, ini adalah hadis ya. Maka 7 tahun jadikan dia sahabat, jadikan dia member. Kan, kalau anda kata kita kadang 16 tahun ataupun 20 tahun pening kepala kan. So maknanya didik dan tegur dan tegur tu kena selalu dan jangan putus asa. Kan, insya-Allah benda selalu diingatkan, benda itu yang akan masuk ke kepala selalu dengan hikmah, dengan cara berbagai-bagai. Saya nak buktikan peranan ulang-ulang dan tegur itu penting. Saya nak buktikan. Okey. Tuan-tuan, abang-abang, akak-akak saya, saudara-saudara saya yang saya rahmati Allah sekalian. Dirahmati Allah sekalian. Saya nak sebut beberapa perkataan. Tapi please jangan ingat. Tolong jangan ingat. Saya nak sebut beberapa perkataan. Okey. Saya mulakan. Meja, dinding, lampu, meja. Pen, pintu, kereta, meja. Kan? Bilik air, tisu, meja. Kertas, fail, buku, meja. Cermin, bumbung, lantai, meja. Pokok bunga, pokok rambutan, buah durian, meja. Tuan-tuan, akak-akak, apa yang kita ingat? Meja. Kan saya dah kata please jangan ingat. Kenapa kita boleh ingat? Itu pengulangan. Itu peranan ulang. Sebab tu ulang tu dia memang nature untuk mengingat satu benda. Ulangkan pada anak kita benda-benda baik, benda-benda kan. Bu, Long, Along kena ingat. Kalau abah tak ada besok, Along ni sebagai jaga adik-adik. Kan? Along jaga adik. Saya dalam satu seminar, satu ketika ada orang tanya. Dia kata, Ustaz, motivator ke ustaz ke, banyak kadang-kadang menyalahkan mak ayah, kata mak ayah tak berperanan. Kami ni penat hantar tuition apa semua. Apa sebenarnya takrifan tak berperanan itu? Saya satu seminar orang tanya macam tu.
Kan? Maka saya pun terdenung betul juga kan. Kadang-kadang mak ayah penat tau, ambil balik sekolah, pergi sekolah, hantar tuition lagi. Rupanya bila saya tengok yang ditarifkan tidak berperanan, kita tidak menurunkan falsafah hidup pada anak-anak kita. Kan? Falsafah hidup. Orang dulu dia turunkan falsafah hidup pada anak-anak. Cuba tengok pepatah-pepatah Melayu. Kan? Berpantang ajal sebelum mati. Alang-alang menyeluk pekasam biar sampai ke pangkal lengan. Kan? Itu benda-benda falsafah hidup. Kita kadang-kadang berbual anak kita, kita lupa nak turunkan falsafah hidup pada anak-anak kita. Kita mungkin orang hebat di depan saya ni kan, orang yang berjaya. Jangan lupa turunkan falsafah hidup. Alung, besok kalau abah tak ada, Alung berganti jaga adik-beradik. Alung kena ingat benda tu. Sebagai orang nak pimpin adik-beradik, Alung kena berakhlak. Alung kena jadi orang yang berilmu. Alung kena jangan marah-marah, panas baran, jangan panas baran. Kena turunkan falsafah hidup pada anak-anak tu. Kan? Saya dulu jumpa satu orang tua. Dia kata, dekat saya dia kata, kalau pergi ke mana-mana untuk awak ni selamat ke mana-mana, jaga dua benda. Saya kata, Tok, kenapa Tok jaga Tok? Jaga pisang sesisir, jaga jarum sebatang. Saya pun penat fikir, apa benda lah Tok ni cakap ni kan. Saya kata, Tok, saya tak faham Tok. Cakap lo Tok terang Tok, benda apa Tok? Dia kata, pisang sesisir ni tangan kita ni. Tangan kita ni macam pisang sesisir. Maksudnya hormat kat orang kan. Jarum sebatang tu lidah kita ni. Jaga lidah kita. InsyaAllah jaga dua benda ni selamat ke mana-mana. Itu kan falsafah hidup. Kan kita simpulkan dengan benda boleh ingat. Padahal saya jumpa Tok tu sekali je. Tapi boleh ingat. Ke mana-mana kan boleh ingat. Itu falsafah hidup. So itulah adib walad kasaban. Didik anak kamu tu daripada 7 sampai 14, letakkan falsafah-falsafah hidup. Pengalaman-pengalaman kita ni kita kongsi dengan anak kita. Sebab kita makan garam lebih dulu daripada dia, anak kita. Walaupun anak kita tu makan twisties lebih dulu daripada kita, tapi kita makan garam lebih dulu daripada dia. Kan makanan-makanan sekarang ni kan banyak kan. Apa nama McDonald punya yang baru-baru kan, dia lebih dulu makan kita. Tapi garam dulu kita. Sebenarnya kita turunkan falsafah-falsafah tu pada anak. Mungkin depan saya orang hebat, ataupun kita ada falsafah hidup yang hebat. Okey, terima kasih. Kongsikan kongsikan anak kita. Okey, kemudian yang ke-8. Kaedah mendidik anak dengan cara didikan. Cara didikan. Hendaklah selalu ditegur. Hendaklah selalu ditegur. Anak macam saya sebut tadi, anak memang kena tegur, kena ingatkan, kena ingat. Saya dah bawa satu contoh yang live pada akak-akak abang-abang saya sekalian. Kan? Anak seorang ustaz, dia sendiri pun ustaz. Kan? Pun kena tegur juga. Kan? Arwah ayah saya dulu, maknanya ada selalu benda yang selalu dia membebel. Saya ingat lagi. Abang saya juga Azhar. Kan? Saya pun Azhar, kemudian UM, Azhar dan berbagai-bagai lah. Alhamdulillah. Dia selalu bising. Kalau dia kata dah besar ni, dia tak nak rotan pula. Tapi dia kata, dia sekolahkan tinggi-tinggi, sembayangnya pun tak dijaga. Padahal takrifan tak dijaga tu bukan apa, lambat sikit je. Dia start bising kan nanti. dia akan tapi kita akan ingat. Maksudnya dia sekolahkan tinggi-tinggi, dia akan bising. So jadi mana kita pun kena ingatkan. Memang kena ingat. Tapi ingat dengan berbagai cara lah. Tak semestinya lisan. Kadang-kadang ajak sekali. Jom, mai sembayang kat abah tepi ni kan. Kalau anak kita balik, sekali-sekali suruh dia jadi imam. Tak apa jadi imam. Dia jadi imam. Latih tu jadi imam. Tapi kita pun kena tingkatkan dirilah. Sebab tu prinsip pertama, mak ayah pun jadi anak soleh juga. Janganlah kita jadi imam asyik surahnya kul huwallahu ahad, kul a'udzu binnas. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu binnas. Kalau dah waladdallin, isteri kita boleh agak kejap lagi surah ikhlas tu, kejap gitu. Tapi tak kot berbalik kerusus tak rasanya. Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad. Aduh, kan dah cakap dah kul huwallahu ahad juga. Dah boleh agak dah surah apa kan. Tingkatkanlah, tingkatkan. Ada peningkatan. Hidup ni Allah kata qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang sentiasa membersihkan diri dia, meningkatkan diri dia. Okey. Dan kenapa kita menegur? Ini satu juga penting Ibu, Kak, kan, Abang, iaitu kita menegur anak kita bukan nak merubah dia. Kita tak mampu ubah manusia. Kadang-kadang kita kecewa. Apa aku tegur ni? Sebab manusia tu dia bukan macam Swiss TV. Kita boleh tukar channel. Nyet, tak sukalah cerita ni, tukar nyet. Bukan. Dia manusia. Dan kita tak mampu ubah manusia. Bukan saja kita, Nabi pun tak mampu ubah manusia. Nabi Nuh tu ada mukjizat tu. Nabi Nuh tu. Dulu tak ada fakulti engineering, tak ada. Dia nak buat kapal macam mana? Tapi punyalah, maknanya cerdiknya Nabi Nuh tu, dengan bantuan wahyu dia boleh buat kapal. Nabi Nuh. Bayangkan dengan tak pernah ada. Cubalah kita ni zaman moden kan. Boleh pergi kedai lah, beli apa semua. Tiba-tiba hari dia beritahu pada kita, okey kau pergi bawa kapal. Tak boleh tak kita kan? Kita kan.
Nabi Nuh tu dengan buku tak ada apa, tak ada cara macam mana. Kan? Maknanya boleh buat kapal. Genius Nabi Nuh alaihissalam. Tapi anak sendiri tidak beriman. Anak saya tak beriman. Nak ceritanya bukan saja mukjizat seorang Nabi, genius lagi, anak sendiri tak beriman. Kan? Nabi Lut alaihissalam, isteri sendiri tak beriman. Dia menyeru kaum dia, isteri sendiri tak beriman. Kan? Isteri sendiri, ya Allah abang ni. Contoh kan setelah diterjemahkan bahasa Kelantan. Betul ke abang ni? Tak percaya lah. Isteri tak beriman. Rasulullah SAW, pakcik sendiri tak beriman. Mana pakcik jaga dia tu kan. Jadi innaka lan tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kau takkan dapat beri hidayah siapa kau kehendaki, Allah lah bagi hidayah. So kenapa kita menegur? Hari ini kita menegur kerana Allah perintahkan kita untuk menegur. Itu sebab dia. Bukan sebab nak ubah dia. Kita tak mampu ubah manusia. Kalau kita berniat tegur kerana nak ubah dia, kita akan kecewa. Ustaz, anak saya ni ustaz, macam mana ustaz? Kan? Dia jadi pening kepala. Sebab kita niat kita nak ubah dia, kita tak mampu ubah manusia. Kita hanya menegur. Kita hanya menegur. Kenapa Allah yang suruh kita menegur? Itu sebab dia. Kan? Bukan sebab kita nak ubah. Kita tak mampu ubah manusia. So itu kena tanam hati. Aku nak tegur, tak kira. Nak marah ke tak marah, aku nak tegur, tak kira. Kan? Tapi tegur dengan cara baik. Cara baik. Okey. Kemudian ulang-ulangkan, selalu ulangkan dengan cara baik. Turunkan falsafah hidup. Dedahkan anak dengan didikan agama. Itu penting. Sebab kita dah tengok tadi, dengan agama lah orang tu boleh jadi baik. Agama memang sangat penting. Islam dia memang ada satu modul untuk menghormati kedua ibu dan ayah. Ni dedahkan anak baik. Okey. Kisah ibu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni ada satu kisah. Dia satu hari dia punya excited oleh kerana dia dapat lepas daripada Gaza. Dia lahir di Gaza, daripada Gaza. Kemudian dia berpindah di Mekah. Satu hari dia ditawarkan oleh guru dia, jom pergi, aku tawarkan kau untuk berguru dekat Imam Malik. Dia punya excited ni masuk ke rumah. Masuk tu, ibu. Ibu dia kata apa? Siapa tu? Saya Muhammad bu. Nama Imam Syafi'i tu Muhammad bin Idris. Saya Muhammad bu. Anak aku Muhammad tak macam ni. Kau keluar sekarang. Ini bukan anak aku. Anak aku kalau masuk dia bagi salam. Tengok kan. Jadi didikan tu ada yang secara marah, ada yang secara lembut. Imam Syafi'i pernah peluk anak dia. Belajar betul-betul. Ayah kamu tidak ada. Kamu dengan ilmu boleh mendidik kamu. Menangis saya mata Imam Syafi'i. Ada kadang-kadang tegas dengan marah. Itu dengan hikmah, kan? Maknanya ada yang dengan secara tak langsung, kan? Ada yang doakan ketika nak tidur. Itu maknanya dengan berbagai cara. Jangan guna satu cara je. Asal cara nak tegur je mesti membebel. Asal cara tegur je membebel. Siapa anak kita kalau kita datang, run for your life, run. Nak tidur kan. Sebab dia tahu kaedahnya satu je, bebel. Itu je. Kadang dengan pegang, asal sambil makan. Belanja anak kita sate kajang contohnya kan. Sampai kata, "Abang, nak angah kena ingat kan. Angah ni lah anak perempuan ibu kan. Ibu sayang kat angah kan. Tapi ibu sayang apa ibu suruh marah kat angah? Itulah tanda ibu sayang kan." Hari ni ada satu kisah. Ada satu orang. Dia ni memang daripada kecil memang selalu kena rotan dengan bapak dia. Kan? Kemudian memang bapak dia akan marah kalau dia malas dan sebagainya. Satu hari kalau dia jatuh kan, dengan luka, dia mengadu kepada bapak dia tak ambil pun tangan dia. Bapak dia akan akan biarkan dia bangun sendiri. Membesar dia dalam keadaan demikian. Sampai akhirnya dia nak kahwin. Bila nak kahwin, sebelum akad nikah tu, bapak dia tu panggil bakal isteri dia. Mana isteri lah. Bapak dia bisik kat telinga isteri dia, dia kata, "Engkau jaga anak aku ni baik-baik, sebab ini adalah anak kesayangan aku." Isteri dia cerita kat dia. Baru isteri dia cerita kat dia, baru dia kata, baru aku tahu ayah ni semuanya sayang. Tapi didik ayah tu dengan berbagai cara supaya kalau jatuh bangun sendiri dan sebagainya. Dia kata, hari ni anak aku jatuh dan aku membiarkan anak aku tu jatuh biar dia bangun sendiri. Macam mana bapak aku buat kepada aku tu, biar tahu macam mana nak bangun sendiri. So kadang-kadang ayah dengan berbagai cara lah. Dan jangan sabotaj pasangan kita. Bapak marah anak, ibu jangan sabotaj.
Memang bapak kau tu, memang bapak kau tu. Memang. Jangan tolong buka please, tolong. Jangan sabotaj bapak. Kalau mak marah, bapak jangan sabotaj. Jangan sabotaj. Dah di sini. Mak kau macam tu, bukan dengan kau, kan bapak pun bebel juga. Jangan sabotaj. Nah. Kalau kita bergaduh laki bini, jangan tunjuk depan dengan anak. Jangan tunjuk depan anak. Jangan bebel depan anak. Itulah bapak engkau. Daripada kahwin tak pernah menghargai ibu. Memang buat tak tahu je kat ibu. Anak kita buat tengok kita. Habis kenapa mak kahwin dengan bapak? Kita pun pandang, diamlah, kau sama macam bapak kau juga. Jangan sabotaj pasangan. Sebagai mak ayah jangan sabotaj. Bahkan macam mana sakit hati kita tengok pasangan kita marah, diam dulu. Nanti kemudian kat dalam bilik barulah cerita, lain cerita. Tapi depan anak jangan sabotaj anak. Takut anak kita besar kepala. Okey, maaf saya sebut. Kalau pasangan yang bercerai, okey, ini maaf saya sebut, tapi perlu juga. Kalau ada pasangan bercerai, jangan letakkan dalam hati anak kebencian. Jangan letak hati anak kebencian. So kita burukkan mak. Untuk mak kau tu memang gini, mak kau tu bukan saja mak kau, nenek itu pun sama juga. Jangan letak kebencian. Sebab hati kalau ada kebencian, dia akan mudah membenci orang lain. Nanti yang dibenci bukan saja mak dia, salah sikit pun dia akan benci, bapak dia pun akan benci. Macam tu juga kalau duduk dengan mak, dia akan cakap bapak kau tak guna lagi, tak bertanggungjawab apa semua. Kita dah tanam kebencian, dia akan mudah membenci. Orang hati ada kebencian, dia mudah benci orang lain. Nanti hari ini mungkin kita berjaya tanam kebencian pada bapak dia, tapi silap sikit dia mudah benci kita sebagai ibu. Jangan tanam kebencian. Macam mana gaduh dengan suami isteri bercerai ke, jangan sabotaj bapak sana. Kau bapak kena hormat juga. Jangan tanam kebencian. Nanti dia pun mudah untuk benci pada kita juga. Itu memang kena ingat. Saya dalam peguam syar'i memang banyak sangat kena likis sebab ni. Masa anak-anak dan sebagainya. Saya cuma kongsikan, saya cuma menyampaikan. Maknanya mudah-mudahan ada kebaikan kita bersama. Sabotaj ni sangat jangan dibuatlah dalam kaedah mendidik anak. Okey, yang kemudian merotan dan tidak merotan. Merotan ni perlu tapi Imam Ghazali sebut, merotan ni dah ada cara dia. Maknanya letakkan buku sini. Letak buku sini supaya apa? Jangan angkat tinggi sangat. Rotan tu bukan sebab kita nak memang rotan mendera dia, bukan. Rotan sebagai ingatan. Kenapa Imam Ghazali kata apa? Letak buku sini supaya jangan angkat tinggi sangat. Kalau angkat tinggi sangat, buku tu jatuh. Kita boleh ingat, oh tinggi sangat ni. Kadang-kadang ada orang merotan anak tak berkira kan. Pusing macam sebatan kat penjara tu. Ataupun jangan tak rotan langsung, ataupun gantung je rotan. Sebagai ingatan. Ini siapa-siapa yang malas baca buku bermaksud cerah masa depan. Pesan pada anak kita. Niat merotan memang untuk didik. Janganlah bukan sakiti dia, bukan. Niat merotan adalah untuk didik. Okey. Kemudian merotan dengan gunakan rotan. Rotan ni dari satu khas rotan. Itu sunnah dia. Jangan kita sebagai ibu moden insya-Allah lah. Dulu punya ibu ataupun dulu punya bapa asal boleh je. Ada hanger, tali pinggang, ada wire, tali radio, asal boleh je. Jangan rotan memang rotan saja. Itu sunnah dia. Rotan satu khas rotan, macam kita ada rotan kan. Sama Rasulullah dia memang gunakan kayu khas. Situ saja. Jangan campur-campur hanger apa semua. Kalau campur-campur hilang keberkatan tu. Sebab takut kita rotan nafsu. Rotan dengan rotan saja. Okey, jangan angkat lebih daripada badan. Itu antara kaedah dia. Dan ini adalah budak umur dia baru dalam berapa tahun dah baca khutbah. Itu antara yang maknanya boleh kita kongsikanlah. Tolong tentang teguran yang berterusan. Apa kursus keibapaan yang mengatakan bahawa kalau kita tegur lebih dari 3 kali nanti ia dipanggil nagging. Ragging. Jadi kena ada hukuman atau amaran dan sebagainya. Kalau lebih dari 3 kali kena hukuman. Apa pendapat Ustaz? Okey. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, "Ud'u ila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan." Serulah pada Tuhan kamu dengan hikmah, dengan contoh yang baik, ataupun dengan bermuzakarah, berdebat ni dengan cara yang baik. 3 benda tu. Katakan anak-anak kita ada 5 orang. Setiap anak tu tak sama. 5 orang ni anak tak sama. Ada anak yang tegur, dia boleh ikut. Ada anak tegur ni, dia sengih lah. Dia kena rotan, boleh ikut. Jadi tengok anak kita. Kita apa, kita boleh kenal dia. Ada anak memang dia jenis yang memang kita cakap baik, terutama anak sulung. Anak sulung ni 2 jenis je. Kalau dia keras betul. Kalau dia kata dia lembut, dia boleh bentuk sungguh. Anak ni kan. Okey. Kebiasaan itu dia adalah psikologi anak dan sebagainya kan.
Ada tak anak kita yang berturut? 1, 2, 3. Laki ataupun perempuan 1, 2, 3. Kalau anak kita berturut 1, 2, 3, kebiasaannya nombor 3 tu lebih cerdik lagi. Paling cerdik antara 1 dengan 2 lah. Okey. Kalau ni kena cerita anak berturut dulu Ni kalau cerita anak panjang pula Ini kebiasaan Kalau anda kata anak kita berturut nombor 1 dengan nombor 2, tak kisah lelaki ke perempuan, nombor 2 tu akan lebih keras sikit, dia suruh dalaman. Nombor 2 tu dia akan lebih keras sikit, dia suruh dalaman. Itu bacaan. Tapi kita kenal anak kita. So ada kadang-kadang anak-anak yang dia memang dengan cakap lembut dia boleh okey. Ada kadang tak, dia kena rotan baru dia okey. Kadang-kadang dia memang suka push. Dia orang gaji, dia akan maki-maki, marah-marah, dia tengok. Tapi kalau orang kata dengan mak pun, dia tengok, dia akan push limit. Kalau sekali kita memang marah, dia ni sama setakat sini. Tapi kalau kita biarkan, dia lagi try lagi sikit. Anak macam ni memang kena handbrake kan dia. Handbrake dengan rotan dengan hukuman. Jadi dia tak semestinya 3 kali kemudian kena hukum. Tengok anak kita tu. Ada memang yang kena rotan, ada yang memang lembut. Tengok hikmah lah. Tu Allah kata ud'u ila rabbika bil hikmah. Nah hikmah. Wa mau'izatil hasanah. Kita pun kena tunjukkan contoh yang baik. Jangan kita suruh dia baca buku, kita bukan ahli buku. Kita pun kena ahli buku jugalah. Jangan kita suruh dia mengaji, kita pun jarang-jarang mengaji. Budak ni boleh menghafal 2 jam je. Kemudian dia kena rehat. Sebab tu 2 jam kena rehat. Dia tak boleh kalau dia kata 2 jam terus sampai 4 jam tak boleh. Sebab otak akan penat. Dia bukan belajar subjek, dia menghafal tau. Lebih 2 jam dia mesti main. Budak-budak Okey. So jadi dia akan ni. Kalau anda kata anak kita ni ada tahfiz ni alhamdulillah Okey. Ubah environment dekat arah yang baik. Okay, saya dengan izin Allah SWT ada jaga anak yatim. Kita ada sekolah tahfiz dengan akademik dan anak yatim sekolah anak yatim saya kita jaga education dia. Hari Sabtu hari ni malam ni pukul 8 malam 5 orang anak yatim kita pergi ke Mesir. Alhamdulillah. Ada satu anak tu dia budak tahfiz, dah habis tahfiz. Memang macam ni lah, sebiji macam ni. Dia dah penat, tahfiz dia penat. Tahfiz dia penat sebenarnya tau. Dia nak ubah environment lain. Sebenarnya dia bukan lari daripada sekolah. Dia nak environment yang baru. Dia anak dia samalah. Saya kata anak dia baru dalam umur 16 tahun macam tu. Maknanya tingkatan 4 lah. Memang nak tinggal sekolah tahfiz, tak mau dah apa semua. Jadi dia jumpa saya tengok dia, saya kata ginilah. Dia kata, "Kak, anak-anak murid saya ni akan pergi Mesir ni. Okey, tak apa. Saya aturkan dia untuk belajar kat Mesir. Apa yang belajar kat Mesir, saya akan masukkan college, diploma bahasa Arab. Diploma bahasa Arab tu nanti boleh sambung kat mana-mana. Kemudian, dalam waktu yang sama, dia belajar sanad hadis, sanad Quran semuanya. Akak fikir, tanya budak ni. Kalau budak ni setuju, alhamdulillah. Lepas sebulan dia fikir, dia kata, tak apa Ustaz, anak saya nak ikut. Jadi malam ni pukul 8 je saya akan hantar anak yatim saya dan budak tu sekali. Maksudnya dia pergi ke Mesir lah. Ubah environment dia. Kadang-kadang dia nak sekolah biasa, jangan pada saya janji sekolah tu sekolah agama lah. Kalau sekolah biasa sangat pun janganlah. Carikan yang terbaik lah untuk dia. Ataupun boleh jumpa saya lah kalau anak. Sebab anak dia tahfiz lah, sayang ni. Alhamdulillah. Okey. Saya sering mengingatkan anak mengenai solat dan adab. Oleh kerana terlalu sering mereka seolah telah hafal dialog saya itu. Macam saya dulu ada satu orang sahabat dia ni ustaz tau. Dia punya contoh, apa juga contoh dia adalah seperti orang membuat roti canai. Dia memang kreatif. Katakan ada nak cerita orang tu berjaya, dia akan cakap, seperti orang membuat roti canai. Macam mana orang canai-canai. Dia cerita orang rosak akhlak, seperti orang membuat roti canai. Bahan tu tak betul apa semua kan. Dia memang, contoh dia semua betul canai. Sebab tu kalau anda kata dia nak menyebutnya, okey, sebagai contoh, anak murid boleh sambut. Seperti orang membuat roti canai. Macam tu kan, sampai dialog dia boleh hafal. Okey. Bila saya nak mula bercakap, mereka dah tahu dan mengajuk dialog saya itu. Tapi sampai sekarang masih tetap tak ikut. Macam mana saya nak buat lagi? Okey. Pertama sekali macam saya tadi saya sebut maknanya berbagai-bagai lah. Jangan hanya menggunakan satu pendekatan iaitu membebel. Gunakan pendekatan-pendekatan yang lain. Pegang tangan dia sambil bercakap, sambil berbual. Anak-anak ni kadang-kadang pula jumpakan dengan orang-orang yang boleh pesan. Kadang-kadang guru dia pesan sama macam mak dia pesan, tapi guru dia pesan lagi diterima. Orang luar lagi diterima. Mana bincang guru dia, gunakan dengan berbagai-bagai Okey, kemudian satu lagi dalam bab ni bapak kena tolong juga Kadang-kadang betul bapak sibuk kerja sana sini, tapi kadang bapak ni dia ada lebih dia punya gerun tu ada. Bapak sikit pun anak dah takut kan. Mak ni bebel macam mana pun kan, dia tak tahu kan. Sebab mak ni dia ada naluri keibuan mak memang tempat kongsi masalah. Tapi untuk ketegasan biasanya bapak Okey, kita pergi kaedah ke-9 mendidik anak dan modul didikan. Okey, modul didikan saya suka bincangkan tanamkan 5 kecintaan. Okey.
Hati manusia perlu dipenuhkan dengan dua benda je. Dua benda je hati manusia perlu dipenuhkan. Pertama dengan iman, yang kedua dengan cinta. Kalau hati kurang iman, dia akan mudah rungsing. Kalau hati tak ada kasih sayang, dia akan tumbuh kebencian. Hati yang ada kebencian, dia mudah benci orang lain. Okey. Sebab tu kita tanam hati anak kita dengan kecintaan. Cinta tu sangat bagus. Dan cinta yang perlu tanam 5 benda cinta. Cinta Allah, cinta Rasul, cinta agama, cinta keluarga, cinta kaum muslimin. Tanamkan. Kadang-kadang sangat jarang kita ajar anak kita untuk cinta sama-sama adik-beradik. Cakap bang, akak ni ada adik kecil. Adik kecil ni kalau mak tak ada besok, akak lah kena jaga dia. Itu tanam cinta pada keluarga. Tanam kecintaan pada keluarga. Kita ni, keluarga kita ni 5 orang je, 5 orang ni. Kalau tiba-tiba ayah tak ada, nanti awak semua ni yang jaga adik-beradik ni. Itu benda-benda yang kena disebutkan. Tak semestinya kita sebutkan benda yang bebel ke apa. Tanam kecintaan. Ceritakan agama. Kalau untuk solat tu jangan cakap, jangan tiap-tiap hari kita solat. Ni tak solat masuk neraka ni. Solat. Sampai dia pun dirajukkan. Solat masuk neraka. Dia boleh sambung kan. Tanamkan kenapa kita perlu solat. Dia memang kena ambil masa. Kak, bu, abang memang kena ambil masa sikit. Lepas tu masa dengan anak ni penting. Kena peruntukkan sikit kualiti masa untuk berbual. Cinta, 5 cinta ni perlu. Sebab hati tak ada kecintaan, dia akan tumbuh kebencian. Hati kebencian, dia akan mudah benci orang lain. Dia akan mudah marah-marah, dia akan mudah mengamuk, dia akan mudah stres. Dan itu simptom kebencian. Manakala ada kebencian. Adakah hempas pintu, itu ada kebencian. Okey. Kemudian yang ke-10, carikan guru yang hebat. Sebab kata-kata Imam Syafi'i, di belakang orang yang hebat ada guru yang hebat. Okey. Muhammad Al-Fatih, orang yang berjaya menumbangkan kota Konstantinopel, di belakang dia ada Syamsuddin Al-Wali. Imam Asy-Syafi'i di belakangnya ada Imam Syafi'i di belakangnya ada Imam Waqi'. Ibnu Sina di belakangnya ada imam yang hebat, betul Ibnu Haytham Al-Khawarizmi dan sebagainya. Sebab di belakang orang yang hebat, dia ada guru yang hebat. Carikan orang hebat untuk guru kita. Sebab tu pendidikan penting. Kita nak dia teori matematik, carikan guru tuition yang betul-betul, penanda markah dan sebagainya. Memang mahal sikit lah, tapi memang perlu. Guru akhlak, carikan guru yang hebat. Sebab di belakang orang yang hebat, dia ada guru yang hebat. Sama juga guru yang baik dari keberkatan. Dan kat sanad ni maknanya ada keberkatan. Sama juga ni Imam Syafi'i, ni makam Imam Syafi'i di Mesir. Dan sama juga di belakang orang yang jahat, dia ada guru yang jahat. Tuan-tuan nak tengok tak orang yang pernah mengaku dirinya Tuhan? Ni dia tuan-tuan sekalian. Ini Fir'aun, Ramses II. Orang yang pernah mengaku dirinya Tuhan. Di belakang dia ni ada juga orang yang jahat. Ada guru yang membetulkan. Kau lah Tuhan, kau lah apa. Dia bukan tiba-tiba mengaku sendiri, bukan. Ada guru yang jahat. Di belakang orang yang baik, dia ada guru yang hebat. Di belakang orang yang jahat, ada guru yang jahat. So jadi kita carikan guru, carikan orang yang boleh didik anak kita sebaik-baiknya, insya-Allah. Okey, yang ke-11, doakan. Doakan. Okey, doa yang baik adalah daripada seorang ayah. Okey, ini memang kalau kita lihat Quran, semua para nabi dia mendoakan anak dan zuriat dia. Semua para nabi. Doa yang baik daripada seorang ayah. So ayah, bang, minta tolong doakan untuk anak-anak. Doa yang buruk cepat berlaku daripada ibu. Ibu jangan mudah-mudah ke hati punya anak, jangan. Sebab doa buruk ibu memang mudah. Tapi doa baik ayah lagi bagus. Ibu bagus, ayah lagi bagus. So ayah doakan anak-anak. Nak peksa, ni PMR lagi seminggu, lagi berapa minggu ni, SPM. Kemudian kita punya anak untuk UPSR ni masuk universiti, masuk sekolah menengah ke apa semua, doakan. Ayah peruntukkan doa untuk anak. Masuk rumah bagi salam. Sebab dalam syaitan ni dah ada division dia. Salah satu division syaitan adalah perosak rumah tangga. Nama division tu adalah Dasim. Dia kena usaha rosakkan rumah tangga. Sebab tu macam kita abang-abang, ayah-ayah sebagai seorang suami memang kena sabar lah. Karena cocok kat isteri tu semua macam masa memang nak cerai sangat dah seolahnya kan. Tak kena sabar. Dasim tu memang dia perosak rumah tangga. So macam mana cara dia masuk rumah bagi salam? Antara lain masuk rumah baca surah Ikhlas 3 kali. Dalam tafsir Ibn Kathir menyebut, barang siapa yang masuk ke rumah dia baca surah Ikhlas 3 kali, diamankan penghuni rumah daripada kepapaan. Di rumah daripada kepapaan. Papa ni banyak papa ilmu, papa harta, papa akhlak. So masuk rumah qul huwallahu ahad 3 kali. Kita Kak masuk rumah membebel ke anak kita setengah jam belum tentu habis lagi.
Masuk rumah, ini stokin ni, besok nak cari tak jumpa ni, baju sekolah ni beg sekolah ni. Setengah jam belum tentu habis. Tapi kita masuk qul huwallahu ahad, seminit je. Qul huwallahu ahad, okey, assalamualaikum, masuk. Ni kalau pulang daripada kejauhan ni, insya-Allah amalkan. Allah pelihara rumah tu insya-Allah. Okey, bacakan Fatihah padanya. Okey, ini saya kongsikan daripada Kiai Ahmad Kiai Dasuki daripada Johor. Saya tak sempat. Ini arwah ayah saya atau baca-baca gitulah. Sempat kan. Satu hari ada satu orang memang datang pada dia mengadukan pasal anak dia. Anak dia ramai dan ramai yang tak boleh baca, tak boleh apa. Kan kemudian ni satu orang pak cik memang dia kongsikan cerita kat saya. Kemudian dia kata satu hari tu dia bawa air kat Kiai Dasuki ni. Dari Dasuki ni Batu Pahat kan, dia kata, tuan boleh tak tolong bacakan air kan, kepada kepada anak-anak saya ni, memang baca pun tak boleh, dah jam 4 pun tak boleh baca. Kata suka nak ambil air ni dia baling kat depan halaman rumah dia tu. Kau pergi balik sekarang, cakap nanti petang baru datang kan. Petang tu baru datang lah. Dia kata tuan kan, dia kata pertama ni kau kena jaga sembahyang, kau sendiri tak sembahyang macam mana. Yang keduanya, selepas setiap kali solat baca sedekahkan Fatihah untuk anak kau. Anak-anak dia sekarang semuanya alhamdulillah tengah PhD, tengah semua berjaya. Ini dikongsikan. Saya kata, saya kalau jumpa orang tu saya tanya, kata pak cik, macam mana anak pak cik boleh berjaya semua? Dia cerita. Kata anak saya bukan orang pandai Ustaz. Anak saya dah jam 4 pun tak boleh baca lagi waktu tu. Kan? Ni baca Fatihah. Orang Melayu kita banyak bacakan Fatihah untuk orang telah meninggal. Bagus boleh pahala. Tapi Rasulullah tu dia banyak bacakan Quran untuk orang hidup. Baru orang hidup boleh berubah. Kan? Orang yang meninggal boleh pahala. Tapi Rasulullah tu bacakan Quran untuk orang hidup. Baru orang hidup boleh berubah. Antaranya surah Fatihah. Bacakan untuk anak kita. Untuk suami pun boleh, untuk isteri pun boleh. Ada juga suami yang kerhati kadang, isteri yang kerhati kan. Bacakan untuk suami. Tapi jangan baca pukul 2 pagi. Al-Fatihah. Kan? Apa kau baca kat aku ni? Setiap kali masa sembahyang atau waktu sembahyang, bacakan. InsyaAllah. Okey. Okey, bab ke-12, bab terakhir. Menghadapi anak derhaka. Okey, kat kertas tu tengok tak dimasukkan cuba cantikkan sikit Pertama kita nak tengok kenapa seorang anak boleh jadi derhaka. Anak boleh menjadi derhaka sebab 5 sebab. Okey, cantikkan kat kertas tu tak ada terhilang. Yang pertama, anak jadi derhaka sebab jahil. Ada memang anak derhaka memang jenis memang dia tak tahu, memang dia tak tahu itu perbuatan yang maknanya menderhaka pada mak ayah. Tak semua anak tahu kadang-kadang sekolah kita oleh kerana Malaysia ni exam oriented, ada setengah-setengah di skip kan. Okey, buku akhlak tentang yang kita ni bab keempat tak payah baca sebab dah soalan dah masuk tahun lepas. Jadi yang keempat tak payah baca, kita tak payah belajar lah. Bab keempat adalah taat pada mak ayah. Tak diajarkan. Itu oleh kerana exam oriented, itu yang berlaku kadang-kadang. Alah kita SPM digugurkan benda tu semua kan. So jadi pertama memang jahil. Memang tak tahu nak macam mana. Memang dia memang tak tahu benda tu. Ditegur baru tahu, oh salah rupanya. Memang tak tahu. Yang kedua, kurang tarbiyah. Tarbiyah ni makna didikan. Dia tahu tapi tak kuat nak lawan, tak kuat nak buat. Itu kurang tarbiyah. Tarbiyah ni memang kena dari guru, kena mak ayah. Yang ketiga, memang ada anak jenis keras hati. Memang ada anak keras hati. Dan zaman Rasulullah pun ada. Ni dalam hadis pun Nabi sebut. Satu ketika Nabi berjalan, ada satu orang perempuan Nabi ni berjalan kawasan perumahan macam rumah. Dia dalam badan dia tidak kurus bukan gemuk sensitif, tidak kurus badan dia tidak kurus. Jadi dia menghalang jalan Maka sahabat kata, ibu boleh tak afsihit tariq li Rasulillah, boleh tak bagi jalan Rasulullah nak lalu ni. Dia kata tariq wasi', padahal dia kepung jalan tu. Jalan luas sibuk je dia kata kan. Maka Rasul kata da'ha fa innaha jabbarah. Nabi kata tak apa, biar. Dia tu punya kerah hati sikit. Maknanya apa? Memang ada orang yang kerah hati. So macam mana nak lembutkan anak kerah hati? Bacakan Fatihah. Okey, kalau ibu-ibu akak-akak yang masak sendiri kan, sesekali masak sendiri, baca surah Toha ayat 1 sampai 5. Surah Toha ayat 1 sampai 5. Baca nak masak tu gaul, baca surah Toha ayat 1 sampai 5. InsyaAllah lembut. Buat dalam masa 21 hari, insyaAllah ada kesan dia. Kan? Okey, kemudian lepas solat, kan, zikirkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ya Latif. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, buat 100 kali. Niat khusus untuk anak yang keras hati ni. Ya Allah, ya Latif, 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 ya Latif. Saat lepas solat. Kita boleh tengok dalam masa 21 hari lah. Kan? InsyaAllah. Maksudnya memang ada anak yang keras hati.
Itu antara benda-benda yang nak kongsikan ataupun nak boleh ni lah. Kemudian ada juga anak derhaka sebab mak bapak. Ada juga anak derhaka sebab mak bapak. Mak bapak tak didik dia, mak bapak yang memang biarkan dia, mak bapak yang buat tak tahu kat dia. Dan ada anak derhaka sebab sihir. Tak nafi Anak kita jaga baik-baik, masuk universiti, kenal dengan satu orang lelaki, lupa keluarga terus. Jadi ada anak lelaki yang memang ada, ataupun anak kita lelaki jumpa satu orang perempuan, lupa keluarga kita terus. Ada anak tak nafi dengan sihir. Kalau yang sihir ni macam mana? Okey, kalau kita sebagai ibu ada lagi senang. Okey. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW pernah mengubat benda-benda macam ni dengan air wuduk Nabi. Ataupun dengan air wuduk seseorang So jadi ibu dia bagus ambil air wuduk, tadahkan. Kecuali basuhan kaki jangan sebab kaki di luar adab. Maksud tangan basuh buat syarat je. Ambil wuduk, basuh tangan, basuh kaki, basuh kepala maksudnya basuh muka, basuh kepala, tadahkan, campurkan, buat air minum atau masak ke, ataupun buat buat mandi dia. Kalau sihir insya-Allah terlepas. Itu ibu. Kalau suami kita tiba-tiba pelik kalau dia ada mak dia lagi, mak mertua kita minta, mak tolong mak minta air wuduk. Tiba-tiba lupa kita, tiba-tiba lupa keluarga, kenal satu orang perempuan. Kalau sihir terlepas sungguh insya-Allah. Itu antara ubat untuk melepaskan sihir. Air wuduk Sebab tu ingat tak tuan guru kita dulu, kalau dia nak berubat dia cakap apa? Ambil air 7 kolah. 7 kolah masjid tu tuan guru kita dulu Sebab air wuduk tu dalam hadis Tirmizi Rasulullah pernah ubat air wuduk. Tapi kalau dah minum bertempayan-tempayan, masih juga nak kahwin, itu bukan sihir, itu mana gatal nak kahwin. Kahwin kan lah Ada kadang-kadang orang memang dia tak pernah kenal tu perempuan, kenal tu memang lupa. Itu dah minum tempayan, itu memang gatal nak kahwin. Itu kahwin kan je lah. InsyaAllah rezeki tu ada. Okey, saya rasa setakat saja dulu. InsyaAllah anak yang soleh menjadi penyejuk mata, anak yang soleh akan menyelamatkan kita di akhirat nanti insya-Allah. Okey, saya nak tunjuk satu gambar. Gambar ni biasa orang lelaki tengok. Orang perempuan dia jarang-jarang dapat tengok gambar ni. Pelik tu. Apa tu Ustaz? Okey, saya nak tunjuk satu gambar. Okey, agak-agak gambar apa ni? Kenapa saya kata orang lelaki biasa tengok? Sebab orang lelaki biasa akan dapat datang rapat kat sini. Orang perempuan tak berpeluang Ini gambar liang lahat. Okey, setiap kita semua suka ke tak suka, kita akan datang ke sini. Ini liang lahat Okey, so jadi ini tempat akhir kita. Amat bertuah ketika kita masuk ke sini, anak kita anak yang soleh yang mendoakan. Sebab Nabi sebut ketika mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3, amal jariah dia, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang sentiasa mendoakan. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada saya, pada abang-abang, akak-akak, ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya doakan dengan kebaikan, anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Okey, saya rasa setakat saja dulu. Yang nak berkuliah dengan saya boleh lawati blog saya www.ustazamin.com. Sekian saja, yang baik datang daripada Allah, yang kurang dari kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Tapi buruk dan baik datang daripada Allah, untuk Allah menilai mana di antara kita yang paling baik amalannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.